إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قال معلف صلى الله عليه وسلم. قال معلف رحمه الله تعالى المؤمن إذا مدها situ إذا مدها استحيا من الله تعالى أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. بسم الله. Bermula orang yang beriman itu mana mukmin yang sebenar daripada dia, iaitulah apabila dipuji ia, orang puji dia, hebat kamu ni, andal kamu ni, warak kamu, ya, dan sebagainya lah. Sama ada pujian berbentuk duniawi atau ukhrawi, maka malu ia kepada Allah Ta'ala, ya. Qalbi itu rasa malu, dia rasa malu dengan Allah Ta'ala. Bahawa dipuji atasnya dengan sifat yang tiada dilihat daripada dirinya, ya, dia tidak melihat sifat itu datang daripada diri dia, bahkan dia nampak itu semua adalah minallah, ya. Bahawasanya dia tidak melihat la yara wujudah minha hala wujudi fa yakunu haya'u min an tasbuta lahu nisbatun ma'asaydi. Allah. Dia bermula orang mukmin tu apabila dipuji ia, maka malu ia kepada Allah Ta'ala bahawa dipuji atasnya dengan sifat yang tiada dilihat daripada dirinya. Sebagai mukmin yang kamil, mana mukmin telah terangkat hijab kalbi dia, yang sentiasa karam dalam memandang af'al Tuhan, disyuhud akan Allah Ta'ala, maka tiba-tiba kita nak isbatkan benda hebat, benda baik pada dia, dan dia tak pernah rasa benda itu dari dia, yang dirasa semua daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita nak puji dia, malu dia kan, ya. Tu. Jadi kalau orang puji bukan hak kita, kita rasa macam wah, awak ni handal, bukan saya punya ni ke kan. Ni semua kita pinjam je. Yani orang yang mukmin yang sebenar-benar, mukmin yang sebenar-benar, mukmin yang sampai darajat ma'rifah dia, ya, dengan ma'rifatan khassah mungkin, ya, ma'rifat yang sebenar, yang sentiasa syuhud akan Allah, dan kalbi dia sentiasa memandang, mengagung, membesar, karam dengan Tuhannya. Dia terlampak dia tiba-tiba nak bangsakan sifat tu pada dia, malulah dia ni, macam perli pula. Yang ni tiada memandang ia daripada dirinya sifat mahmudah yang mustahak padanya dipuji, ya, dan hanya memandang ia akan demikian itu daripada Tuhannya Azza wa Jalla, ya. Semua tu dia nampak hakikat betul, dia pandang dengan mata hati, dengan bahawa ada rasa, ada zauq, bahawa semua tu adalah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada dia. Maka tak layak dia menerima puji, dia kata. Maka apabila memuji manusia atasnya dan menyebut mereka itu akan segala kebajikan, ya, orang memuji-muji, menyebut kebaikan dia, amal saleh dia, ibadah dia, ilmu dia, maka malu ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dipuji atasnya dengan sifat yang tiada ia dalamnya. Sebab sifat itu bukan dia punya, semua hantaran pinjaman daripada Allah Ta'ala. Maka bertambah-tambah ia pada demikian itu akan ikhtikar, ya, rasa hina bagi dirinya, dan lari ia daripada dirinya,
Mana dia daripada memandang dia. Dan kuatlah kepadanya melihat kebajikan, mana rahmat Allah kepadanya. Lagi dia nampak tu kurnia Tuhan. Memandang anugerahnya dalam menzahirkan kebajikan atasnya pula. Dia pandang zahir ibadat dia ditutup, Tuhan pula zahirkan. Dan inilah syukur yang dengan dia perlu bertambah serta alamatnya daripada sukun kepada puji segala hamba. Jadi alamat dia benar, ya, bertambah serta apa? Selamatnya. Selamat mana? Daripada sukunun. Apa mana sukun? Tetap kalbi kita kepada puji. Kalau orang puji, kita tetap seronok, wah, bangga dia, sengih dia macam kerang busuk. Maka itu orang dipanggil apa? Sejahil-jahil manusia. Ya, sejahil-jahil manusia, sebodoh-bodoh manusia, bila orang puji, seronok, sengih. Dan sebab apa? Sebab dia memandang itu sifat dia, atau sejahil manusia. Ya, ajahalun nas man taraka yaqina ma indahu lizanni ma indan nas. Ajahalun nas, bawahnya dia, matan bawahnya. Dan mana manusia paling jahil apa? Manusia yang meninggalkan benda yang dia yakin pada diri dia, dengan sebab berpegang pada manusia. Ya, apa maksud dia? Dia yakinlah pada diri dia, dia masih jauh dengan Tuhan. Ya, ibadat dia tak dapat kelazatan lagi, hati dia belum lagi tetap dengan Tuhan. Ya, belum dapat manis dan ibadat, kesungguhan fokus ibadat dia belum dapat, manis ibadat lagi jauh. Ya, asyik dengan Tuhan lagi tak berbau, kan? Dia asyik dengan dunia dia, dengan kerja dia 24 jam. Tiba-tiba orang puji dia, hebat entah ni, dahsyat. Dia sengih, suka tu, bodoh. Mana sifat yang tak ada pada dia orang puji. Ya, Allah. Maka bahawasanya orang yang mukmin, yang muhakkik, mana yang sebenar-benar apa dia? Yang telah disembuhkan hatinya. Mana memandang pada diri kita, pandang kita handal, pandang kita hebat, itu penyakit panggil. Penyakit barah dalam tu. Jadi bila Tuhan sembuhkan penyakit ni, Tuhan buang. Dengan sebab apa? Dengan sebab nur tawajuh dia dapat. Ataupun namanya nurul muwajjahah. Nur berdepan dengan Tuhan tu Tuhan bagi dia lazat dengan Tuhan, ibaratkan nur. Ketika kita tenggelam barang yang lain, baru dia sehat rohani dia. Ya, bila hati kita tidak berhadap kepada makhluk, bahkan berhadap kepada Allah, itu dipanggil qalbin salim, hati yang sejahtera. Ya, yang disebut dalam Quran apa? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u mal, pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda, wala banun, dan tidak memberi manfaat anak penak dia. Walaupun anak penak di atas dunia, Masya Allah, 6 orang doktor, 7 orang pakar, semua pakar, itu belum tentulah mat. Dan bukan itu kejayaan. Ya, bukan itu kejayaan. Ada seorang tu dia cerita gitu kan, anak saya Alhamdulillah lah, semua berjaya. Habis saya segar, dia dah kenal Tuhan gitu. Tu belum tahulah jaya apa jaya. Kalau Tuhan pun tak kenal, sifat 20 bilang tak habis. Bukan nak menyelam lagi kan, baru bilang pun tak habis. Jaya apa? Kalau cakap jaya pun berduit, Soros lagi banyak duit. Ya, kalau nak bayar harta orang kafir lagi banyak harta pada itu. Bukan itu nilaiannya. Nilaian kita dengan Tuhan ialah ubudiyah, kehambaan. Penterjemahan kehambaan akan cantik bila makrifat lagi terang. Bila makrifat dia terang, bila dipadamkan pandangan makhluk, itu je. Lagi tak padamkan dengan makhluk, makrifat dia akan terang, gelap. Ya, padamkan pandangan makhluk. Mutu qablaan tamutu, matikan diri kamu sebelum mati, baru dapat. Bagi seorang yang mukmin, yang muhakkik, yang sebenar-benar tahqiq dalam makrifat dia, yang telah disembuhkan hatinya. Siapa sembuhkan? Allah Ta'ala. Ya Syafi ya Mu'afi, ya, Rabbi ishbina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi ya Tuhan ke ishbina, sembuhkanlah kalbi kami. Ishbina, Rabbi ishbina min kulli da', daripada penyakit. Penyakit apa? Penyakit maradun qalb, penyakit dalam ni besar. Wa afina minal bala, dan afiatkan kami daripada bala. Kita minta Allah afiat kita daripada bala. Abang kau niat minta jauh Covid orang semua kena.
Ya, yang jaga COVID kan ada orang jaga, dia kena teruk atau keluarga kena. Ya, bukan itu yang sebenar tu. Ialah tu sikit marat penyakit sebenar. Bala paling besar apa? Insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dari Allah. Itu bala paling besar dia, tuan. Tak ada bala paling besar di dunia ni bila hati kamu tak boleh menghadap Tuhan. Itulah bala sebenarnya. Jadi kita minta Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala, fokus itu. Ya Allah, sembuhkanlah rohaniku bagaimana engkau sembuhkan rohani para awliya, ya, dan hilangkan bala daripada kalbiku sebagaimana engkau hilangkan bala pada para kalbi para awliya sehingga dikenal engkau dengan sebenar kenal. Baru dah selamat tuan-tuan ni. Allah, ni asyik nak jaga sangkau. Sakit sikit aku takut bala sikit, mati tak tuan? Mati, semua mati. Masa ni jasad kita jaga lebih kurang dah lah, kata jaga langsung lebih kurang dia dah. Ya, jangan amat-amati. Yang kita nak amat-amati dalam tu roh hakikat dia nak menghadap Tuhan besok tu. Ya, kita makan tuan, kiaslah. Kita makan lazat sedap dengan Allah, dah dapat sedap tak? Ya, kita dapat bersedap dengan makhluk, kita tanya balik, kau dah dapat bersedap dengan Tuhan tak? Kalau tak dapat sedap, sui panggil. Kalau bahasa kita, sui hidup kalau tak dapat berlazat dengan Tuhan. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatanahamu. Dengan aku naklah kamu gembira, dan dengan zikrullah kamu merasa lazat nikmat. Kalau tak dapat, panggil menangis banyak-banyak. Dan sebab apa tak dapat? Sebab penyakit. Makan lazat tak dapat rasa, itu penyakit tuan. Ini penyakit ni. Maka Tuhan sembuh ni, ya. Adalah sembuhkan orang mukmin hati dia daripada segala penyakit dalam tu, takabur, riya, ujub, sum'ah, ya, hasad, dengki, semua dah tak ada dah. Sebab tu nak buang sifat ni, kena buang apa tuan? Buang makhluk daripada kalbi kamu. Sebab bila pandang makhluk, sifat dia datang. Kita pandang je makhluk, takabur datang. Kita pandang je makhluk, ujub datang. Kita pandang je makhluk, tu dengan makhluk. Tapi kalau makhluk dah buang kita dengan dia, tak ada, habis semua. Hasad dengki pun tak ada dah. Orang dapat nikmat, ambil lah, tu bahagian dia, tak ada apa. Kita tak ada heran benda tu. Yang kita nak dengan dia, tuan. Hatta di syurga sini Tuhan tunjuk nikmat bidadari punya hebat, tuan-tuan. Kalau dia jenguk kepala atas dunia, padam matahari, tak punya hebat, tak hebat. Tapi siapa lebih hebat? Ini semua hilang bila dia menghadap Tuhan, habis semua. Tuan tajalli, ya, Tuan tanya nak lagi, kita tak nak dah. Nikmat syurga hebat-hebat tu habis semua padam dengan menghadap Tuhan. Dan di dunia itu juga kalbi dapat, kita tak dapat. Yang kita berpusing kan ni, para awliya dia dapat, sebab dia takkan paling buat lain lagi, tak ada heran ni. Orang menghadap dia tak ada heran, orang tinggalkan dia tak ada heran. Hati dia bukan dengan orang. Ya, kalau nak dapat susah dalam hidup kita, kita nak menderita dalam hidup kita, sila gantungkan hati kita dengan orang. Memang kepala kita sakit, kerat dengan orang, gantung dengan Tuhan, selamat, habis. Orang menghadap kita pun tak ada hal, orang belakang kita pun tak ada hal. Bukan itu yang kita nak. Kita wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Adab betul-betul tawajuh. Itu obat besar ni. Maka adalah ia sejahtera pendapat, ya, dia akan dapat kesejahteraan dalam segala kurnia Tuhan. Maka tiada memandang ia bagi wujudnya, dia tak pandang bagi kewujudan dia. Sebab tu tak ada heran orang puji dia pun tak ada pun. Orang tak puji pun tak ada hal bagi dia. Kita nak tahu kita suka puji tidak? Kalau orang caci kita marah. Kalau orang caci kita, orang maki kita, orang fitnah kita macam-macam, kita rasa marah tak? Rasa kan? Kadang tak boleh tidur, terkelip macam katak sakit pun. Kan? Rasalah bangkon kita kelip, wah, dia bantai aku rapat dah dia. Jajak lantai dia bantai aku. Kau jaga kau kena, wah, dah dia. Itu hati yang bergantung dengan makhluk. Sakit tak hati dia? Sakit. Tapi kita tak gantung kan. Orang caci kita, kita pandang siapa yang gerakkan dia mencaci kita? Siapa yang menggerakkan dia maki kita? Siapa yang gerakkan? Allah gerak. Apa hikmat? Nak didik kita, dah habis. Orang maki kita, kita pandang dia. Yang ni kita tak pandang. Selamatlah kita kan. Ini kita pandang Tuhan, kita pandang, dah bergaduh lah kita dengan dia. Orang puji pula kita pandang dia, dah kita pula sangkut hati dengan dia pula. Itulah bahaya bila manusia tidak menggantungkan kalbi dengan Tuhan. Orang puji dia pun dia terbalik, orang maki dia pun dia terbalik.
Kalau dia buang, dia gantung dengan Tuhan, selamat. Orang puji pun dia selamat, dia pandang semua afal Tuhan. Kalau orang caci pun dia pandang afal Tuhan. Itu faedah kita karam dalam tauhidul afal. Karamkan diri kita dalam tauhid pada perbuatan. Semua perbuatan hakikat adalah minallah. Pandang dia, tahu dah tahu. Kalau tanya siapa ni, semua Allah. Bila pandang, pandang mula. Dia banyak pandang benda lain. Dia banyak pandang benda lain. Itu yang jadi masalah dia. Maka siapa yang mengazab diri itu? Kita sendiri lah. Kita sendiri buat menyusahkan diri kita sebab kita layan pandangan makhluk. Maka di pandangan daripada anugerah Ta'ala datang atasnya daripada segala perbendaraan nikmatnya pula. Dan kerana inilah apabila dipuji ia, maka malu ia kepada Allah Ta'ala bahawa dipuji atasnya dengan tiada baginya hakikat. Sebab tu bukan dia punya. Kita ada rasa tak kalau kita pinjam kenderaan orang puji, ui mahalnya awak beli kereta ni, ini jenama baru, berapa juta harga ni. Kita biasa apa, dipinjam. Kalau dia punya, hoi yang apa pasal anak pecah 3 tabung. Nak bayar deposit contoh. Kalau dia rasa dia punya, yang mula dia punya angin lain. Tapi kalau dia rasa dipinjam, angin dia lah lain. Jangan rasa memilik, kita kena rasa kita dimilik, baru slow. Ya, kena down kan atas tu. Kalau tidak dia nak berjalan ke Tuhan, tak boleh kan. Selagi kalbi dia ditambat dengan makhluk, dia tak boleh jalan. Dan dipandangnya baginya kerana bahawasanya baginya orang milik baginya, ai milkulillah, milik bagi Allah. Kerana bahawasanya orang yang memandang ia baginya wujud serta Allah. Kalau dipandang dia dengan Tuhan, dipandang Tuhan, dia pun nak pandang diri dia juga. Allah Ta'ala mempunyai kebesaran. Jadi sibuk nak pandang kebesaran. Apa ada kebesaran kita? Sibuk nak pandang kasih diri besar, habis hanyut. Pada hakikatnya maka iaitulah menyengutukan ia akan dia. Dia telah syirik dengan Tuhan. Tapi syirik apa ni? Syirik bin nazar, bukan syirik bin i'tikad. Syirik i'tikad tu batal iman terus. Yang ni syirik pada nazar, pada pandangan itu ada berlaku syirik, maka dia tak akan dapat nurul muwajjah, nurul tawajuh, dia tak akan dapat. Hati dia tak boleh bertawajuh dengan Tuhan bila dia masih pandang diri dia. Sebab dia kata padamkan, mutu, matikan pandangan itu dengan makna khawqalah tu. Kita ambil la haula wala quwata, sebut dah banyak entah ni. Rasa kalau sekarang kita sebut la haula wala quwata, oh 1000 kali dah. Tapi berjejak ke tak jejak lagi, semua dijejak di bibir, belum di qalbi, belum masuk sir dalam lagi. Dan dalil dijejak dia pandang sama. Istiwa uzzammi wal madhi minal ammah, sama je bagi dia orang puji, orang caci tak ada apa bagi dia. Sebab apa? Hati dia bukan kat orang, hati kat Allah Ta'ala. Bila hati dengan Allah, lain keadaan. Kalau hati dengan orang, lain keadaan dia. Nak keluarkan hati pada makhluk bukan senang tuan-tuan ni. Kalau tidak ada banyak wali kat kandang ni. Tanah wali, tanah wali, belakang masjid tu ada wali, depan kedai tu ada wali. Suku pun semua wali nikah banyak. Wali nikah banyak dan ni. Allah. Habis. Kemudian barang siapa berdiri serta syukur segala hamba dan reda ia dengan dia, nasihat adalah ia menunjukkan atas wujud jahilnya. Dia berdiri serta syukur segala hamba. Makna dia memandang dari hamba, reda ia dengan dia, dengan hamba. Sebab ada orang tu mujur ramai penyokong aku. Kalau tak ada, hilang deposit aku ni. Kan dia pandang orang, habislah tu. Nasihat adalah ia menunjukkan atas wujud jahilnya dan jauhnya dari daripada Tuhan. Orang yang sampai hakikat dia lenyap dan sahibul hakikah raba'nil haq. Dulu maka hakikat lenyap makhluk. Mana kalau tak lenyap lagi, mana belum masuk lain hakikat itu dan masih nampak orang lagi. Baru kata anta ma'al akwan malam tusyahid al-mukawin. Atta ma'al akwan, mana kamu ditambah dengan makhluk lagi, mana kamu belum lepas penjara masjun. Kamu bila kamu ma'al akwan serta makhluk. Kalau kamu lenyap daripada makhluk, apa tuan angkat?
Maka dimaksud matan bawah ni ajhalun nas, ada lagi berat. Ajhalun nas, paling jahil manusia. Siapa dia? Man taraka yaqina ma indahu lizanni ma indan nas. Allah, buat berat ni tuan ni. Ni semua apa tuan ni? Ni pil patah wali ni. Pahit-pahit ni, tapi dia punya ubat ni kau ni tuan ni. Dia sentak-sentak aja. Buat tuan guru kita al-alim mu'allama, tuan guru mu'allim Haji Abdul Wahid radhiyallahu anhu. Dia kata hikam ni tuan-tuan macam cuka dah, dia kata. Tahu cuka? Bukan cuka makan ngemi tu. Cuka getah tu. Ya, kalau kita ketuk-ketuk batu, payah nak pecah kan? Tebuk, surahkan cuka dalam tu. Lepas tu kita hentak dia, pam, repak ni. Jadi pukulan hikam kalam-kalam laduni, hikmah daripada Syekh Ilah ni kena pada kalbi kita macam kena cuka, kena batu kat cuka. Pam, sebelah dia makan. Kalau tak makan juga ambil kapak hentak tu balik. Melepuk-lepuk kena ni. Mau koping-koping kalbi tu, tanggal lama-lama bersih dan boleh sihat. Tu aulia rasa ni sekeping jatuh di bentar, pum bentar. Allah. Lepas tu tuan guru mu'alim kita kata apa? Kalau kau tak mengaji hikam ni atau kitab yang setara perbahasan ni, belum lagi dah, dia kata. Tu belum lagi kau temerang ni, dia. Jadi lebih temberang ni. Dia ceramah berapi-api, tapi kalbi dia dengan saya pernah penceramah dengan penceramah hebat kan? Ya. Bila dan kita ni penceramah tak pakai nyawa bawah dan kena ceramah dulu kan. Anak-anak naik ceramah dia kuit anak. Hantar up anak sikit. Dia suruh up dia. Anak kata saya burn up dia. Itulah dia. Dia naik, dia ceramah hebat jemputan ni. Kan dia ceramah berapi-api. Kita nak naik ceramah, dia suruh kita up dia kan. Bermakna apa? Qulubuhul ma'al khalaqik. Hati dia dengan orang, bukan dengan Tuhan. Itu kalau dia ceramah, masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Tu masuk sini, keluar ke hidung. Ya. Tak masuk kan? Dia tak masuk dalam. Sebab dia bercakap bil lisan dunal qalb zulmatun, gelap. Dia tak ada nur. Kalau dia bercakap dengan nur lain. Dan terangnya nur bila dia bercakap tu sendiri, dia rasa ni af'al Tuhan. Tu lagi kau kan. Tu para awliya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi, di antara sanad Imam Syafi'i ambil dengan dia kan. 40 tahun aku mengajar muridku menyangka aku menghadap dengan dia. Zahir dia menghadap dia, hatiku sentiasa dengan dia. Maknanya dia mengajar tu dia rasa af'al Tuhan. Dahsyat kan? Ada satu orang wali besar saya jumpa, diikhtisarkan kitab Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi. Dia kata aku mengarang kitabnya, aku ikhtisar, aku ringkaskan ni dalam keadaan aku karam dengan dia. Aku nulis, aku rasa gerak semua dia. Dahsyat kan? Sebab kitab, rahsia kitab orang dulu sampai sekarang kita baca. Sebab apa? Dia mengarang dengan nur, bukan dengan zulmah. Apa nur? Dia memandang af'al Tuhan, dia melazat. Sebab tu kitab kita baca sedap kena dengan tak. Orang sekarang kadang-kadang banyak ini royalty banyak awak ni tu. Lagi tebal lagi banyak royalty dapat. Sebab kadang kita baca sekejap dah habis. Lain, tidak ada roh. Ibn Attab ni hebat tadi orang. Yang syarahkan kitab dia jauh banyak Kalau Arab lagi berpuluh ada yang tu kan syarah buat kupasan ni macam-macam dia ni. Baik, sekarang dia kata bukan jahil sebarang jahil. Kalau bahasa kita ni memang jahil, sungguh-sungguh jahil. Siapa dia? Ni sejahil-jahil manusia, orang yang meninggalkan dia akan yakin barang yang kepadanya. Faham? Barang yang ada kepada kita apa? Kita tahulah kita ni masih jauh dengan Allah. Kedudukan nur kita makin gelap, kita makin jauh. Tarikan kalbi dengan Tuhan kurang. Menghadap pada makhluk, tak menghadap dia. Dalam semayang pun menghadap kerja dunia lagi. Itu taraf kita. Yakin tak? Yakin. Pergi selesai ke benda itu sepatutnya. Tak, dia tak selesai ke benda ni. Sebab apa? Lizanni ma indan nas. Itu dia. Ya. Jadi maknanya tinggal yakin pada diri dia, barang yang atasnya apa, daripada segala dosa dia, aib dia, segala sifat yang jahat, yang tak elok, yang tiada syak dalamnya. Dia sendiri kenal diri dia.
Sebab apa dia tinggal benda? Kerana ini silap dia. Kena menyangka barang yang kepada manusia, iaitu barang yang zahir atasnya daripada baik amalnya dah. Maknanya dia buat amal tu orang puji. Wah, dia ni hebat. Dia seronok dengan pujian orang. Orang puji kita bukan yakin. Orang puji kita kerana zan saja, dia sangka, oh nampak orang ni, wah bagus dia kan. Tak yakin. Sebab dia tak tahu kalbi kita. Ya, dia kan tahu kalbi kita buat ikhlas tak ikhlas. Dia tengok zahir, dia puji. Maka puji dia label, dia taraf ya zan saja. Dia tak nak yakin lagi. Yakin lagi tinggi. Zan ni makna tajwizul amrani ahaduhum azharu minal akhar. Itu makna zan. Dia lebih daripada 50. Itu panggil zan. Tapi tak nak yakin. Sekarang benda yakin dia tak selesai, dia sonok benda zan. Apa? Jahil tak jahil dan jahil dan. Jadi orang puji dia tak tepat. Sama lah kalau orang puji, dia kata apa? Najis yang keluar dari perut kamu tu, macam kasturi baunya. Betul. Kita kalau dengar, kau ni perli aku gitu. Macam tu lah dia. Bila orang puji kita, kita sendiri tahu kita masih jauh, seolah macam dia perli kita. Ya, maksudnya apa? Tumpukan yang engkau yakin, mana bersihkan kalbi kamu. Itu lebih mustahak. Tak payah kita nak layan puji orang, dan tak payah mengharap pujian orang, dan tak payah kecil hati kalau orang tak puji kita. Tak payah nak kecil-kecil hati lah kalau orang tak badak pada kita. Tak payah nak kecil-kecil hati lah kalau orang tak tawajuh kat kita. Suruh orang tawajuh ke Tuhan yang bawa kat kita. Ya, bak guru mursyid dia bawa murid dia ke Tuhan, bukan bawa ke dia. Bawa ke dia pujadah, bawa kepada Ta'ala, tempat sebenar ni, kiblat roh dia. Habis. Allah karim. Kena senang tuan-tuan ni. Kerana kitab dah habis 3 kali khatam, tak berganjak dalam tu, macam tu. Kalau kita dapat amal 2 muka surat ni pun tengok besar dah taraf ni. Ini orang panggil apa? Bau bajak bungau. Tahu bajak bungau? Kalau sawah bajak kali pertama belum bajak adu lagi tu. Makna apa bajak bungau ni? Belum boleh tanam lagi tu. Baru kena start je kan. Dia kena balas balik, sikat balik, bersih tu, baru boleh letak benih. Betul kalbi tu. Setakat kita round gini dia belum lagi kan. Dia pun nak berjejak tak jejak. Baru nak pun nak sedar, nak tengok tanah tu kan. Dia padam, buang, dia bersih betul, baru boleh tanam. Itu kalbi tu. Tak ada dengan makhluk tu, dengan dia. Baru Tuhan akan letakkan makrifat, nur, macam-macam dia akan masuk. Allah karim. Itu panggil sejahil-jahil manusia. Iaitulah barang yang zahir atas daripada baik, maka sejahil-jahil ya manusia lah yang bersifat dengan kejahatan perkara ini, ya, terpedaya dia dengan barang yang disangka orang puji kita sebab dia sangka, bukan dia yakin, bukan dia tahu kalbi kita, ya, dengan kesempurnaan, dan meninggal barang yang kepada yang yakin dia kenal diri dia masih jauh, patutnya didekatkan. Dia gelap, patut dia cari jalan untuk mentanwirkan kalbi dia dengan nur. Minta dengan Tuhan, riyadhah mujahadah, itu jalan sepatut itu. Habis. Dan kata Al-Haris Ibnu Hasad Al-Muhasibi radhiyallahu anhu, bermula orang yang reda dengan puji yang batil. Apa puji batil? Zan. Jadi orang puji kita, taraf dia tu bukannya yakin, mana batil. Dia puji sebab dia sangka-sangka kita baik. Ya. Bagi dia baguslah. Kita macam tu, kena dengan orang kita kena macam tu. Kita sangka baik dengan orang. Tapi kita yang orang sangka baik kita, jangan sedap. Sebab kita sendiri tahu siapa diri kita. Itu maksudnya. Seperti orang yang dipermain-mainkan orang padanya, seolah orang mainkan dia, orang pesenda. Maka dikata orang ke bawahnya, tahi yang keluar dari perutmu itu baik baunya. Ya, tahi yang keluar perut kau tu bukan main harum baunya. Kita pun jeling, kau ni apa perli aku. Macam itulah. Ya. Seperti bau kasturi. Wah, macam bau kasturi entah. Maka dia pun suka sengih. Wah, bodoh betul. Tahi mana boleh makan tahi minyak, tak boleh. Habis. Maka suka ia pada yang demikian, dan reza ia dengan dihinakan orang. Itu. Habis. Dan tiadalah syak bahawasanya segala dosa, segala aib yang diketahui hamba akan dia daripada dirinya. Mana ada manusia tak berdosa lain daripada Nabi Rasul, berlambat dosa kita. Apa kita tumpukan benda tu? Apa? Istighfar betul, orek betul, taubat betul-betul. Itu kerja yang terbaik daripada kita asyik dengar orang puji kita. Apa? Kan?
Betul, kalau puji kita baca doa apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Guna Sayyidina Abu Bakar sangat kata. Bila orang puji kita minta, ya Allah, kau jadikan aku lebih baik daripada apa yang dipuji. Mana lebih baik daripada itu, kita minta Tuhan bagi. Dan jangan engkau ambil salah kepadaku dengan sebab pujian dia. Man, dengan sebab pujian dia aku terjun ke dalam neraka Jahannam, maknanya, ya. Sebab dia puji, dia ujub datang, ambil lah. Itu maksudnya. Dan kata Ahnaf situ, Ibnu Qais radhiyallahu anhu, barang siapa memuji manusia dengan barang yang tiada di dalamnya, maka senyata terlebih sangatlah dalamnya cerca, ya. Keji betul tu maknanya. Dan kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, bermula membaikkan segala yang jahat itu aibun, aib padanya. Benda tak elok kita puji, ada ketahik berwangi kan. Dan kasih mereka padanya tu aib, dan aib atasmu. Kalau kita seronoklah begitu, mana aib besar. Maka menunjukkan muallif bagi perkara amal dalam demikian itu, maka katanya iza atlaqan sana alaika walasta bi ahlin, ya. Kalau gitu apa? Famnun alaihi bima huwa ahli. Allah. Apabila disebut orang puji, mana atasmu, orang puji kita, padahal tiada engkau, dia patut mempunyai puji. Kita tahulah kita tak layak, maka puji olehmu atasnya, atas Allah Ta'ala. Kembalikan balik Allah Ta'ala, ya. Ia patut mempunyai puji. Tuhan yang menutup aibmu. Sebab orang puji pada tutup aib kita, kerana bahawasanya tiada ditutupinya aibmu, dan saya tidak berhadap kepadamu. Puji itu, kalau Tuhan buka aib kita, tak ada seorang nak kawan kita kan. Semua bakal cabut lagi, tapi dia tutup. Jadi kita puji apa? Penutup dia lah, Tuhan dia maknanya. Itu dia antara makna puji tuan. Dia bagi orang apa tuan? Peringkat mutawassit tuan. Dia banyak lapis tuan. Peringkat mutawassit maknanya apa? Dia takut dengan pujian orang. Tapi peringkat orang yang sudah kamil, lain pula giar dia. Dah lepas dulu kan. Orang dah kamil, dia tak lagi kan. Kenapa engkau lagi daripada pujian orang? Engkau lagi daripada cacian dan pujian orang, kerana engkau belum sampai pada Tuhan. Itu lagi pula terbalik pula dia baca. Dia boleh dia baca sektor terbalik tadi. Sebab kalau engkau dah karam dengan dia, tak ada hal orang puji, kau nampak Tuhan, kau nampak dia. Jadi kalau engkau masih takut, mana kau nampak orang? Lain pula bacaan dia, macam-macam lapis tadi. Para arif bilan kita, seronok tu baca keadaan makam ni. Orang macam ni dia cakap macam ni, orang ni label macam ni dia cakap macam ni, ya. Ada dia punya apa, step-step dia. Yang ni step pertengahan mutawassit. Kalau peringkat muntaha, tak ada hal lagi dia. Dia tak ada hal lagi dia. Orang puji tak ada pun, tak puji. Sebab apa? Hati dia tak pernah letak dengan makhluk. Semua dia letak, semua pandang minallah. Selesai, habis. Kemudian dia kata iza atlaqal sana alaika ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah.